Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ni sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir kita. Muka surat apa? Duduk apa? Ha? Ha? Tajuk apa? Huraian yang ke-8. Dan bagi huraian yang ke-8, sahabat yang ada kitab boleh tengok huraian yang ke-8. Yang tak ada kitab boleh beli kat bawah tu, insya-Allah. Ngaji ada kitab pun seronok. Kalau tak nak beli kitab, beli yang lain-lain. Kalau tak nak beli kitab, beli yang lain-lain tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ke-8 iaitu iradat. Wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf mengetahui serta memastikan pengetahuannya, kefahamannya tentang iradat Allah Ta'ala itu betul. Wajib setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yang beragama Islam, wajib mengetahui dan memastikan kefahamannya terhadap sifat iradat Allah Ta'ala itu betul. Mesti betul. Bagaimana untuk kita memastikan bahawasanya kefahaman kita tentang iradat Allah Ta'ala itu betul ataupun salah? Macam mana caranya? Belajarlah. Dengan kita mengaji, dengan kita belajar, dengan kita mendengar, kita akan dapat memastikan sama ada pengetahuan kita terhadap sifat iradat, sifat kehendak Allah itu betul. Kerana ramai di kalangan kita yang salah kefahamannya tentang iradat Allah Ta'ala ni. Ramai di kalangan kita yang salah kefahamannya tentang kehendak Allah Ta'ala ni. Jadi wajiblah kita memperbetulkan, jangan salah faham. Jangan salah faham terhadap Allah Ta'ala. Jangan salah faham, kerana salah faham terhadap Allah ini suatu kesalahan yang sangat besar yang mengakibatkan rosaknya akidah. Boleh mengakibatkan batal akidah, batal iman, boleh mengakibatkan riddah, murtad, syirik. Jadi mari kita mengaji. Mari kita mengaji, mari kita belajar, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin membuat persiapan mati, yang ingin membuat persiapan akhirat, yang nak mencari bekalan akhirat, yang nak memastikan amalannya betul agar diterima oleh Allah, mari belajar. Siapa yang tidak ingin amalnya diterima oleh Allah, tak perlu belajar. Siapa yang tidak mahu amalannya diterima oleh Allah, tak perlu belajar. Siapa yang ada harap di dalam hatinya agar amalannya diterima oleh Allah, mari belajar. Kerana orang yang beramal tanpa ilmu itu amalannya tidak diterima oleh Allah. Lebih-lebih lagi orang yang beramal dalam keadaan akidahnya salah terhadap Allah. Na'udzubillah min zalik. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bagi sifat iradat itu dua ta'alluq. Situ. Apa erti iradat? Iradat artinya sifat pekehendak Allah. Iradat artinya sifat pekehendak Allah ataupun sifat penentu. Kita seringkali berkata qada dan qadar, qada dan qadar. Qada itu bermaksud perkara yang telah diputuskan oleh Allah.
Qada itu bermaksud perkara ataupun sesuatu yang telah diputuskan, yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada sedia kala lagi dengan iradahnya, dengan sifat iradahnya, dengan sifat kehendaknya Allah. Faham baik-baik, jangan keliru sahabat, jangan keliru sahabat. Jangan keliru. Siapa yang nak akidahnya diterima oleh Allah, belajarlah akidah. Siapa yang tak pentingkan akidahnya betul ataupun sesat, tak perlu belajar. Siapa yang tak perlukan akidahnya betul, tak perlu mengaji akidah. Siapa yang nak mati syirik, siapa nak memiliki akidah yang syirik, tak perlu belajar akidah. Sedangkan akidah itu adalah tapak utama. Akidah yang betul, akidah yang benar, itu adalah tapak utama untuk kita melakukan amal soleh. Setiap amal zahir yang kita lakukan, bukan sama ada sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, bersedekah, tolong orang, khidmat mak bapak, taat suami, cari nafkah untuk anak bini, semua tu ibadat. Tanpa dasar akidah yang betul, segala-galanya itu tidak diterima oleh Allah. Jadi rugilah hidup kita beramal macam nak mati beramal, macam nak mati beramal, tapi amalan kita tak diterima oleh Allah kerana akidahnya salah. Cuma orang-orang yang penting kan, orang yang takut amalannya ditolak oleh Allah saja yang nak belajar akidah ni. Orang yang takut amalannya tidak diterima oleh Allah saja yang nak belajar akidah ni. Orang yang mementingkan akhirat saja yang nak belajar akidah ni. Sebaliknya orang yang mementingkan keduniaan itu lebih utama, kebahagiaan dunia lebih utama, kesenangan dunia lebih utama daripada kesenangan akhirat, mereka tidak akan memperdulikan sama ada akidah dan kepercayaan di dalam hati mereka betul ataupun salah. Jadi terpulanglah masing-masing. Terpulanglah masing-masing, gunakan akal fikiran. Kalau kita merasakan kita ni sanggup menerima azab Allah Ta'ala, kalau kita merasakan kita kuat menghadapi azab siksaan Allah, kalau kita sanggup nak duduk berkekalan di dalam neraka Allah, tak perlu peduli tentang akidah, tak perlu peduli. Ikutlah kehendak hati nak percaya Tuhan bagaimana, ikutlah kehendak hati kita, ikutlah kehendak nafsu kita. Sedangkan ulama dah mengarangkan kitab ilmu yang nak membimbing, memimpin kita agar kita mengetahui dan memahami betul-betul perihal akidah, perihal iman, supaya dapat kita membezakan mana iman yang betul, mana iman yang salah, mana akidah yang benar, agar kita dapat ambil, agar dapat kita gunakan, agar dapat kita pegang. Dan apa pula akidah yang menyesatkan, yang memurtadkan, yang sepatutnya kita kena jauhkan. Dengan belajar nanti, bila kita belajar, bila kita faham, kita boleh bezakan. Kesalahan akidah ni besar sahabat, dia tak sama macam kesalahan amalan zahir, tak sama. Kalau amalan yang zahir dilakukan dengan salah, dia jadi dosa, jadi maksiat. Tapi kalau akidah ni salah, dia jadi murtad. Faham tu? Kalau amalan zahir, sembahyang kita salah, puasa kita salah, zakat, haji, umrah kita salah, cara menutup aurat kita salah, dia akan mengakibatkan dosa. Dia tidak mengakibatkan syirik dan murtad. Tapi seandainya seseorang itu salah pada akidahnya, itu mengakibatkan dia jadi murtad, jadi syirik, jadi kufur. Jadi hendaklah kita takut, taklah kita risau bimbang seandainya kita memiliki akidah yang sesat. Takut kalau Allah ambil nyawa kita dalam keadaan akidah kita sesat. Takut tak? Sahabat, ada tak perasaan risau dalam hati sahabat-sahabat kalau seandainya kita ni nyawa kita diambil oleh Allah dalam keadaan akidah kita sesat, dalam keadaan akidah kita salah? Ada tak perasaan takut? Ke kita tak kisah? Ke kita tak peduli?
Misbahul Munir, kitab Misbahul Munir. Siapa kat sini, siapa di antara kita ni sahabat yang tak takut seandainya nyawanya diambil oleh Allah dalam keadaan akidahnya terhadap Allah tu sesat? Siapa yang tak risau walaupun dia mati kafir? Siapa di kalangan kita yang tak risau seandainya dia mati dalam keadaan dia murtad, dalam keadaan dia tak sedar? Maka dengan sebab itu kita kena belajar. Dengan sebab itu kita kena mengaji, kena belajar. Gunakan masa kita yang ada, gunakan kesempatan kita yang ada, memahami, mempelajari perihal akidah ni sahabat. Jangan buat tak peduli dengan akidah kita. Jangan kita ingat kita sembahyang tu dah betul dah. Jangan kita ingat kita puasa tu dah betul dah. Jangan ingat kita dah buat baik pada mak bapak kita. Yang laki-laki dah cari nafkah yang halal untuk anak bini, yang isteri dah khidmat pada suami, pada rumah tangga. Mereka beranggapan bahawasanya amalannya dah pun betul dan diterima oleh Allah. Hati-hati sahabat. Ibadat ni sukar, ibadat ni susah. Nak masuk ke syurga tu tidak semudah yang kita sangkakan sahabat. Perlukan ilmu yang betul, perlukan amalan yang betul, perlukan amalan yang menempati seperti yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan buat main-main sahabat. Cuba sahabat bayangkan segala amalan ibadat yang sahabat buat daripada akil balik sampailah umurnya 50, 60, 40, semuanya tak diterima oleh Allah. Salahnya sebab akidahnya, sebab salah akidahnya, sebab sesat akidahnya, sebab tak sedar akidah dalam hati terhadap Allah tu salah. Sikit je kesilapan, bukan sikit, besar kesilapan tu. Sembahyangnya dah betul syaratnya, rukunnya, bacaannya, tapi akidahnya sesat, akidahnya salah. Dia memiliki kefahaman yang salah terhadap Allah Ta'ala. Dengan sebab dia tak nak belajar, dia tak nak ambil tahu. Alangkah menyesalnya nanti seandainya nyawa-nyawa kita ni sahabat diambil oleh Allah dalam keadaan kefahaman kita terhadap Allah tu sesat. Jadi mari mengaji, mari belajar, jangan sombong. Jangan sombong sahabat, jangan sombong. Mari kita mengaji, mari kita belajar. Free je sahabat. Tak kena bayar pun, duduk dalam live ni tak kena bayar pun. Ini ilmu percuma je. Bukan percuma maksud murah sahabat, jangan salah faham. Ilmu agama ni free. Sekarang ni kita mengaji secara free ni bukan makna benda ni murah, bukan makna ilmu akidah ni murah. Tak terbeli. Kalau kawan-kawan ni sahabat-sahabat nak bayar 1 minit berapa ringgit, tak boleh nak bayar. Tapi Allah bagi kita peluang belajar secara percuma je. Tapi kalau kita sombong juga, memalingkan diri, berasa tak penting, berasa tak perlu, jaga baik-baik. Jaga baik-baik sahabat. Bila kita sombong dengan Allah, nanti Allah tak pedulikan kita. Allah dah bagi warning, Allah dah bagi amaran dalam Quran. Barang siapa yang tidak mempedulikan apa yang disuruh oleh Allah, Allah tidak akan mempedulikan dia. Allah tak akan tolong dia saat dia susah besok. Allah tak akan tolong dia saat dia susah nak balik akhirat, saat dia nak mati itu dalam kesusahan menghadapi maut, dia susah dalam nak duduk di dalam alam barzah, Allah tak akan beri pertolongan. Pandai-pandailah dulu atas dunia sombong, berasa hebat, berasa kuat, berasa kuat, berasa hebat, berasa pandai, berasa tak perlukan ilmu agama, berasa tak perlukan belajar akidah. Yang kita risaukan tak makan, yang kita risaukan tak kaya. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik sahabat. Jaga baik-baik sahabat. Esok lusa kita mati sahabat. Esok lusa kita mati. Hari ni orang mati, esok lusa giliran kita pula. Apa persiapan kita sahabat? Cuba kita tanya diri kita masing-masing. Cuba kita renung, kita tanya diri masing-masing. Akidah kita dalam hati dah betul ke salah? Akidah kita dalam hati terhadap Allah tu betul ataupun salah? Kalau kita mendakwa betul, apa bukti dia? Kalau kita mendakwa akidah kita dalam hati, pegangan dan kefahaman kita terhadap Allah tu dah betul, apa dalilnya? Mana bukti dah betul? Mana bukti dah betul? Mana bukti dah betul?
Ada yang boleh share location saya ada kat area sini dah. Oh, Abang Yu, sekarang ni saya kat pondok Abang Yu. Sekarang ni saya kat pondok. Saya kat pondok ni, pondok. Tempat kita buat usrah biasa tu. Sempat lagi nak datang lagi pada Penggalan Balak sini 10 minit 15 minit kalau dengan motor. Tapi kelas kita habis pukul 12 12.30 insya-Allah habis. Tapi nak datang boleh Abang Yu. Jadi belajar sahabat, kita laki-laki perempuan belajar. Pondok mana? Pondok Masjid Tanah Tok Wan. Pondok dekat Masjid Tanah. Kita laki-laki, kita perempuan, kita kaki bisnes ke, kita kerja sendiri ke, kerja swasta ke, kerja kerajaan ke, suri rumah ke, wajib jaga akidah. Jangan kita mati dalam keadaan akidah kita sesat. Kita kena tahu ibadat ni bukan semata-mata zahir, bukan semata-mata ibadat zahir sembahyang yang kita buat, puasa yang kita buat. Wajib pastikan akidah, pegangan dalam hati, kepercayaan dalam hati, kefahaman dalam hati terhadap Allah tu betul. Jadi belajarlah. Siapa yang berasa penting, siapa yang takut mati dalam keadaan sesat akidahnya, mari belajar. Mari belajar. Jangan sombong. Allah Ta'ala, Imam Ghazali pesan, siapa yang sombong, Allah Ta'ala akan haramkan dia daripada mendapat perkara yang sebenar. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sombong, lebih-lebih lagi sombong dengan Allah, Allah akan haramkan dia daripada mendapat perkara yang sebenar. Jadi orang yang tak nak belajar ni orang sombong. Orang tak nak mengaji orang sombong. Orang tak nak mengaji agama, orang tak nak belajar ni orang sombong dengan Allah. Dia berasa diri dia pandai, dia berasa dirinya alim, dia berasa dirinya dah betul beribadat. Bagi. Jadi malam ni kita nak huraikan apa yang dimaksudkan dengan iradat. Jadi sifat iradat tu sifat berkehendak Allah. Sedia kala lagi Allah Ta'ala telah memiliki sifat kehendak. Apa perbezaan di antara kehendak kita dengan kehendak Allah? Kalau kita mendakwa, kita mengaku kita dah pandai, tak nak mengaji, tak nak mendengar, tak nak belajar. Apa perbezaan di antara kehendak kita dengan kehendak Allah? Apa beza? Kalau kita tak boleh membezakan, takut-takut kita mensyirikkan Allah. Orang yang terselamat daripada mensyirikkan Allah, menyamakan Allah adalah orang yang boleh membezakan di antara makhluk dengan Tuhan, di antara sifat makhluk dengan sifat Tuhan. Itu di antara orang yang dikatakan tidak menyengutukan Allah. Tapi kalau kita sendiri pun tak boleh beza, kalau kita sendiri tak boleh nak beza di antara sifat Tuhan dengan sifat makhluk, di antara iradat Allah dengan iradat makhluk, bagaimana? Macam mana sahabat? Kalau kita tak boleh nak bezakan, apa beza kehendak kita dengan kehendak Allah? Macam mana kita nak mendakwa iman kita dah betul? Sebab tu yang dah belajar, Alhamdulillah beruntung. Yang tak belajar lagi, yang tak belajar tapi buat sombong. Yang dah tak belajar, yang tak tahu, yang tak reti, buat sombong, tak nak mengaji. Yang dah tahu tak apalah. Yang dah tahu tu pun asalnya tak tahu juga. Yang dah tahu tu pun asalnya tak pandai juga. Tapi jadi pandai itu asbabnya belajar. Asbabnya dia mendengar, dia belajar, dikorbankan masa, korbankan waktunya, tetapkan waktu untuk belajar tauhid. Jadi dia tahu. Kalau kita tak belajar, mustahil kita tahu. Betul? Sebab tu jangan sombong sahabat. Jangan sombong. Mari mengaji. Mari mengaji. Jadi yang pertama di antaranya, perbezaan di antara iradat Allah dengan iradat kita ialah iradat Allah sedia kala, iradat kita baharu. Iradat Allah sedia kala, iradat kita baharu. Iradat Allah, sifat iradat Allah tidak dijadikan, tetapi sifat iradat kita dijadikan. Sifat iradat Allah bukan dijadikan oleh Allah. Adapun sifat iradat kita dijadikan oleh Allah. Sifat iradat Allah qadim, sedia kala. Sifat iradat kita bersifat baharu, ada permulaan. Sifat iradat Allah tidak menerima binasa selama-lamanya. Sifat iradat kita menerima binasa bila kita mati.
Sifat iradat Allah, Allah menghendaki sesuatu bukan bermaksud ada tujuan. Contohnya Allah menghendaki, Allah menentukan adanya alam, bukan bermaksud Allah mengambil faedah atau menumpang faedah daripada alam yang dia kehendak jadikan. Allah kehendak menyuruh dan melarang sesuatu hukum ataupun menyuruh dan melarang sesuatu perbuatan. Allah Ta'ala menghendaki, mengharamkan, mewajibkan, menyunatkan dan sebagainya, bukan bermaksud Allah Ta'ala mendapat faedah daripada ibadat dan taat yang dilakukan oleh hamba-Nya. Dan Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu perkara, melarang sesuatu perkara, bukan bermaksud seandainya kita melanggar perintah Allah, Allah menjadi mudarat, Allah mendapat mudarat seandainya kita melanggar perintah dia. Tidak. Berbeza dengan iradat kita. Kehendak kita ni terbatas. Walaupun kita memiliki pelbagai keinginan, kehendak, rancangan dan sebagainya, dia tidak boleh menyalahi dengan apa yang Allah kehendak. Kehendak kita tidak semestinya lulus. Apa yang kita kehendak tidak semestinya jadi, tidak semestinya lulus. Allah tidak wajib mengikut kehendak kita. Faham baik-baik? Harus bagi Allah meluluskan apa yang kita kehendak, bukan wajib bagi Allah meluluskan segala kehendak kita. Ingat tu. Itu iradat. Dan iradat Allah Ta'ala ini tidak ada hubung kait dengan perkara wajib ataupun perkara yang mustahil. Adanya segala perkara yang wajib itu bukan dikehendaki oleh Allah, bahkan segala perkara yang wajib itu telah ada sedia kala lagi. Tiadanya perkara yang mustahil bukan disebabkan oleh Tuhan tidak kehendak menjadikan. Tiadanya perkara yang mustahil bukan disebabkan Tuhan tidak kehendak menjadikan. Bahkan memang hakikat perkara yang mustahil itu adalah sesuatu yang sekejap sampai. Subhanallah, laju. Masya Allah, tabarakallah. Baik-baik Fazal, sampai dah Abang Yui. Dia tanya kat mana, sampai dah. Masya Allah. Faham baik-baik sahabat? Ini pegangan kita, ini kefahaman kita, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Takut-takut kita ni memiliki kefahaman seperti Mu'tazilah. Jaga baik-baik. Jadi macam mana kita nak bezakan kefahaman ataupun akidah Mu'tazilah dengan akidah ahli sunnah? Macam mana kita nak beza kalau kita tak belajar, sahabat? Apa perbezaan di antara akidah Mu'tazilah Jabariyah yang fasik itu dengan akidah kita ahli sunnah wal jamaah? Apa beza dia? Macam mana kita nak beza? Kita tak belajar, kita tak nak belajar, kita tak nak mendengar, kita nak beza macam mana? Takut-takut dalam hati kita selama ni kita memiliki akidah Mu'tazilah. Na'udzubillah min zalik. Tak apa sahabat, saya pun baru mula dalam 20 minit kot. Baru mula dalam 20 minit. Gitu. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah tentang kehendak Allah ni, Allah Ta'ala mengkehendaki, Allah Ta'ala menentukan segala perkara, sama ada baik ataupun buruk, sama ada perkara taat ataupun maksiat, sama ada iman ataupun kufur, sama ada perbuatan kita yang disengajakan ataupun perbuatan yang tidak disengajakan, semua itu jadi berlaku dengan kehendak Allah. Itu akidah kita ahli sunnah. Adapun akidah Mu'tazilah, mereka beriktikad bahawasanya ada perkara-perkara yang Allah tidak kehendak tapi berlaku. Itu akidah ahli, itu akidah Mu'tazilah.
Akidah Mu'tazilah, ada perkara yang berlaku tidak dikehendaki oleh Allah. Itu sesat fahaman tu. Ada benda yang jadi dengan tidak kehendak. Allah tak kehendak benda tu, Allah tak tentukan, tapi jadi. Di sisi kita hukumnya mustahil. Allah Ta'ala sebut dah fa'alul lima yurid. Dia memperbuat apa yang dia kehendak. Apa yang Allah kehendak, Allah akan ciptakan, Allah akan jadikan. Orang yang beriktikad bahawasanya Allah wajib mesti menunaikan segala keinginan dan kehendak dia adalah orang yang mirip-mirip pahamannya seperti Mu'tazilah. Sebab itu ada di kalangan kita yang tak boleh terima apabila berlaku pada dirinya sesuatu yang dia tak inginkan. Dia inginkan perkara baik, tiba-tiba berlaku perkara yang tidak baik, lalu dia tak boleh terima, lalu dia menyalahkan Allah. Tak sepatutnya Allah Ta'ala menjadikan benda ni, tak sepatutnya Allah menjadikan perkara yang tak baik ni, tak sepatutnya Allah Ta'ala memberi benda yang tak sedap, yang tak elok ni, tak sepatutnya Allah menggagalkan usaha dia. Orang yang sebegini adalah orang yang mirip akidahnya seperti Mu'tazilah yang hukumnya fasik. Fasik ni kalau mati dalam keadaan akidah macam ni, dia fasik, mati fasik. Mati fasik, sahabat, hati-hati sahabat. Kita nak mati sebagai orang beriman, orang yang adil. Kita tak nak mati sebagai orang fasik, sahabat. Kita tak nak mati sebagai orang yang fasik. Kita nak mati sebagai orang yang adil. Jadi sifat iradat ni sifat ma'ani. Bila sebut sifat ma'ani, dah tentulah ada ta'aluk, peranan dia. Ta'aluk mana? Peranan sifat. Bila sebut ma'ani, makna ada peranan sifat. Apa peranan sifat iradat? Peranan sifat iradat ialah, tulis. Duduk. Cepat duduk sekejap. Peranan sifat iradat ialah, tulis sahabat. Peranan sifat iradat ialah, tulis sahabat. Tulis. Kalau yang dah pandai tak apa, dah ingat tak apa. Peranan sifat iradat ialah menentukan atau menetapkan perkara yang harus pada akal sahaja. Tulis macam tu. Peranan sifat iradat ialah menentukan perkara yang harus pada akal sahaja. Tulis. Sifat iradat Allah Ta'ala bertakluk ataupun berperanan menentukan perkara yang harus pada akal sahaja. Dah belum? Dah, alhamdulillah. Tambah lagi. Sifat iradat Allah tidak ada urusan. Sifat iradat Allah tidak ada urusan untuk menentukan perkara yang wajib atau perkara yang mustahil. Tulis. Sifat iradat Allah tidak ada urusan untuk menentukan perkara wajib dan perkara yang mustahil. Boleh faham sahabat, boleh faham tak kenapa sifat iradat tidak ada hubung kait dengan perkara wajib, sahabat? Jawab sahabat. Kenapa sifat iradat tidak ada hubung kait dengan perkara wajib? Kenapa? Kenapa? Kenapa sifat iradat Allah tidak ada hubung kait dengan perkara wajib? Jawab. Muzakarah ni. Bukan muzakarut ni, muzakarah. Ni bukan sembang kosong ni sembang berisi. Sebab wajib kekal selamanya. Lagi
Kenapa sifat iradat tidak ada hubung kait dengan perkara wajib? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik-baik, tak apa Masrul. Ulang balik yang mula-mula. Ulang balik yang mula-mula, yang mula satu. Banyak mula dah. Tadi sifat iradat peranannya menentukan perkara yang harus pada akal sahaja. Sifat iradat peranannya ataupun ta'alluqnya, ta'alluq tu makna peranan sifat iradat ialah menentukan perkara yang harus sahaja, perkara yang harus pada akal sahaja, ataupun dipanggil mungkin, perkara mungkin. Dapat nanti kalau tak dapat tengok siaran ulangan tu, Azman rakam kot, Azman rakam rasanya. Sifat iradat berta'alluq kepada perkara yang harus sahaja. Sifat iradat hanya menentukan perkara yang harus sahaja, harus pada akal. Kenapa? Kerana perkara yang harus pada akal ni adalah sesuatu perkara yang boleh ada dan boleh tiada, boleh ada dan boleh tiada, berlaku pun boleh, tidak berlaku pun boleh. Itu maksud perkara harus, itu maksud perkara mungkin. Belajar baik-baik, betul-betul. Nanti balik kampung kau ajar orang lain, orang ajar benda lain, kau sampaikan benda lain. Ngaji betul-betul. Catat, biar penuh kitab kau tu dengan catatan. Jangan malas catat. Target, aku mengaji kitab ni, aku nak baca kat orang. Target macam tu. Target macam tu. Aku nak mengaji kitab ni, habis aku nak baca kat orang. Paling tidak pada siapa? Ahli keluarga kita lah. Faham? Barulah ada faedah. Mak ayah kau hantar belajar, boleh kongsi ilmu balik nanti. Faham? Ngaji sungguh-sungguh. Okey, boleh ulang balik yang mula-mula. Dah ulang dah tadi, dapat tak? Sifat iradat, sifat berkehendak Allah hanya berta'alluq kepada, ataupun hanya berta'alluq kepada perkara harus sahaja. Sifat iradat Allah tidak berta'alluq, tidak berurusan dengan perkara yang wajib dan mustahil. Sifat iradat Allah tidak ada hubung kait dengan perkara wajib dan perkara mustahil. Kerana sifat iradat ni peranan dia nak menentukan sesuatu perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Macam kita lah, kita alam ni lah, mungkin ni boleh ada, boleh tak ada, boleh hidup, boleh mati, boleh sihat, boleh sakit, boleh kaya, boleh miskin, boleh rajin, boleh malas, beriman boleh, kufur boleh, taat boleh, maksiat boleh, hidup boleh, mati boleh. Faham tak? Syurga boleh, neraka boleh. Itu perkara mungkin. Jadi perkara mungkin inilah yang nak ditentukan, oleh iradat Allah. Baik, sama-sama. Okey, kemudian perkara sifat iradat tidak berta'alluq kepada perkara yang wajib. Kenapa perkara yang sifat iradat tidak berta'alluq kepada perkara wajib? Kenapa? Boleh tak kita nak cakap seperti ni? Contoh. Cakap gini, Allah telah menentukan dia ada. Allah yang menentukan dia ada. Boleh tak nak cakap macam tu? Sahabat je jawab. Wajib dan mustahil adalah dalam urusan Allah. Siap mai? Baru sampai sini. Pukul apa? Check in tadi? 3. Maghrib. Masuk lewat berapa hari? 3 hari. Ayo. Ramai. Budak-budak motor ke? Mantap. Sifat iradat hanya menentukan perkara mungkin, perkara wajib dan mustahil dalam urusan Allah, bukan? Bukan macam tu jawapan dia. Perkara yang wajib adalah perkara yang telah ada sedia kala lagi. Perkara yang wajib adalah perkara yang telah ada, mesti ada sedia kala lagi. Perkara yang wajib bukan duduk di dalam iradat Allah. Kalau perkara yang wajib itu duduk di dalam iradat Allah, menunjukkan perkara wajib itu boleh berubah menjadi tiada. Faham tak?
Faham betul-betul? Sebab tu hukum akal yang 3 tu saya selalu ulang. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Faham betul-betul? Faham baik-baik. Hukum akal yang 3 tu kalau tak faham, memang tak fahamlah mengaji tauhid ni. Hukum akal yang 3 tu kalau kita tak faham betul-betul, kita takkan boleh faham ilmu tauhid ni. Jadi faham betul-betul. Saya ulang lagi sekali. Wajib hukum akal terbahagi kepada 3. Yang dah tahu alhamdulillah. Yang tak tahu ambil perhatian betul-betul. Kalau patut catat, tulis, rakam, ikutlah. Perkara wajib itu adalah perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada sedia kala lagi dan kekal ada selama-lamanya, tidak boleh berubah menjadi tiada. Perkara yang wajib pada akal adalah perkara yang akal kita memutuskan, menghukumkan mesti ada sahaja, mesti ada semata-mata, tidak boleh berubah menjadi tiada. Itu erti perkara wajib akli. Contohnya ada Allah sedia kala lagi dah. Sedia kala lagi dah memang ada Allah. Bukan ada Allah tu sebab Allah yang menentukan. Faham tak? Allah bersifat dengan kuasa, bukan sebab Allah yang menentukan dia berkuasa. Kalau Allah menentukan Allah berkuasa, menunjukkan Allah Ta'ala itu harus bersifat lemah. Nampak tak? Sebab tu wajib ni mana perkara yang dah memang ada sedia kala, bukan ditentukan oleh Allah. Yang nak ditentukan oleh Allah ni perkara yang boleh ada, boleh tiada, dia boleh berubah. Benda yang boleh berubah ada, boleh berubah tiada, itu yang nak ditentukan. Itulah yang nak ditentukan oleh iradat Allah tu. Perkara yang wajib, apa maksud perkara wajib? Perkara yang dah memang sedia ada, kekal ada selama-lama. Perkara wajib bukan sesuatu perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Boleh tak beza benda harus dengan benda wajib? Benda harus adalah benda yang akal kita boleh terima, ada dan tiada. Itu harus. Benda wajib adalah sesuatu benda ataupun perkara yang akal kita hanya menentukan, menghukumkan mesti ada saja. Dia tak boleh berubah menjadi tiada. Faham baik-baik? Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada, itu namanya harus. Itu sebab harus ada, harus tiada, boleh ada, boleh tiada. Itu maksud dia. Bila sebut wajib, sesuatu yang kekal ada, sedia kala ada dah. Sedia kala kekal ada dah, sentiasa ada dan selama-lamanya ada dah. Tak boleh berubah menjadi tiada sekali-kali. Boleh faham tak? Jadi sebab itu iradat tak ada peranan dengan benda wajib. Kerana perkara wajib dah memang ada, bukan ditentukan oleh Allah. Tak macam kita ni benda harus. Asalnya dulu kita tiada. Tapi kenapa kita ada sekarang? Kerana Allah menentukan. Nampak tak? Bila Allah menentukan kita hidup, maka kita hidup. Bila Allah menentukan kita ada, maka kita ada. Seandainya Allah tidak menentukan kita ni hidup semua, maka kita tiada. Berbeza dengan adanya Allah. Adanya Allah bukan dengan sebab Allah menentukan. Kalau kita kata Allah yang menentukan dia ada, maksudnya kalau Allah tidak menentukan dia ada, mana dia tiada lah. Betul tak? Betul tak? Baik, buat contoh lain. Allah yang menentukan dia bersifat kuasa, Allah yang menetapkan dia bersifat kuasa. Faham di situ? Kalau Allah tidak menetapkan dia berkuasa, menunjukkan dia boleh lemah lah. Padahal lemah Allah itu mustahil, perkara yang akal tak boleh terima sekali-kali. Kekuasaan Allah tu wajib, mesti sedia kala lagi. Sedia kala lagi Allah tu berkuasa dan kekal berkuasa selama-lamanya, tak boleh berubah menjadi lemah sekali-kali. Itu maksud wajib. Jadi perkara wajib tidak ditentukan. Faham? Perkara wajib adalah perkara yang dah memang sedia ada dan kekal ada selama-lamanya, bukan ditentukan oleh Allah. Yang nak ditentukan oleh Allah ni adalah perkara faham baik-baik. Tulis, kalau patut tulis. Perkara yang nak ditentukan dengan iradat Allah adalah perkara yang harus. Allah bukan harus, Allah wajib. Allah bukan harus, Allah wajib, mesti ada Allah. Bukan harus. Kalau harus ni boleh ada, boleh tak ada.
Boleh tak nak cakap Allah tu ada pun boleh, tak ada pun boleh? Boleh macam tu. Mana boleh cakap tu, rosak akidah. Di kafir nanti, na'udzubillah min zalik. Jadi ada kita harus ada Allah wajib. Okey, tak apa, tak faham malam ni belajar lagi. Insya-Allah akan datang Allah buka pintu kepahaman. Jangan putus asa mengaji. Jangan putus asa mengaji. Ngaji sungguh-sungguh. Insya-Allah andai kata ada kesilapan waktu kita belajar ni, Allah maafkan. Itu kelebihan belajar. Itu kelebihan belajar. Orang yang sedang belajar bersungguh-sungguh, andai kata ada kesalahan, ada kesilapan, dia dimaafkan oleh Allah sebab dia dalam proses belajar. Faham? Orang yang salah sebab tak belajar, tak ada maaf. Orang yang akidahnya salah sebab tak belajar, tak ada maaf. Bahaya. Orang yang sedang belajar, ada kesilapan, ada kemaafan. Sebab dia dalam usaha kan. Dalam proses kan nak belajar. Jumpa tak faham dulu, baru jumpa betul. Faham. Jumpa yang tak betul dulu, baru jumpa yang betul. Sebab tu rugi sangat kalau kita tak nak mengaji ni. Rugi sangat kalau tak nak belajar. Jangan sombonglah sahabat. Jangan sombong. Makan minum kita Allah bagi. Makan minum kita Allah tanggung. Allah Ta'ala kata, aku ana rabbukum, aku Tuhan kamu, kata Allah. Allah Ta'ala kata, aku ni Tuhan kamu, aku ni pemilik kamu, aku ni pencipta kamu, aku yang menjadikan kamu, aku yang memberi rezeki kepada kamu, aku yang menolong kamu, aku yang menolong mak bapak kamu, aku yang menolong anak bini kamu, aku yang menolong suami kamu, aku yang menolong majikan kamu, aku yang menolong perniagaan kamu. Maka fa'budu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada aku, kata Allah. Hendaklah kamu mengabdikan diri, yakni mentaati perintah aku, kata Allah. Sebab aku ni Tuhan kamu. Jadi jangan sombong. Bila Allah suruh mengaji, kenalah mengaji. Bila Allah kata mengaji, Allah suruh mengaji, kita kena mengaji. Bila Allah suruh mengaji, kita kena mengaji. Ingat, tiap kali kita nak pergi kerja pagi-pagi tu, ingat, aku pergi kerja ni ditolong oleh Allah. Aku boleh berfikir ni Allah tolong. Aku boleh bergerak ni Allah tolong. Aku boleh hidup lagi hari ni sebab Allah tolong. Aku boleh bernyawa sekarang ni sebab Allah tolong. Fa'budu, kata Allah Ta'ala, hendaklah kamu mentaati akan aku, hendaklah kamu taat kepada aku. Apa maksud taat? Ikut segala perintahnya. Kalau disuruh buat, kena buat. Kalau disuruh tinggal, kena Sebab apa? Sebab dia Tuhan kita. Ingat, senang ke nak mengaku jadi hamba Tuhan ni? Kita hamba Allah, kita hamba Allah. Hamba yang mana satu? Hamba yang taat ataupun hamba yang engkar? Hamba yang taat ataupun hamba yang engkar? Hamba yang ingat ataupun hamba yang lupa? Hamba yang bersyukur ataupun hamba yang kufur? Jadi Allah suruh mengaji. Jangan sombong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Jangan sombong sahabat. Esok lusa kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan disoal jawab oleh Tuhan. Segala perbuatan kita, tindak tanduk dan tingkah laku kita terhadap Allah akan ditanya oleh Allah. Orang yang tak pedulikan perintah Allah ni adalah orang yang melupakan Allah. Orang yang tidak mempedulikan syariat Allah adalah orang yang melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah lah janji dalam Quran, barang siapa yang melupakan Allah, Allah akan melupakan mereka di hari kiamat. Allah akan lupa pada mereka hari kiamat. Apa maksud Allah lupa pada mereka hari kiamat? Allah akan biarkan. Pandai-pandai kaulah. Mudah kita nak faham. Pandai-pandai kaulah mencari keselamatan di hari kiamat. Kau tak akan ditolong oleh Allah sebagai balasan apa yang kau buat terhadap Allah waktu kau hidup atas dunia. Sebab tu jangan sombong. Hidup kita tak lama sahabat. Lainlah kalau kita ni tak bertemu Allah. Lainlah kalau kita ni tak mati. Tak apa nak sombong pun. Ini masalahnya mati.
Kena humban dalam lubang tu. Tak lama ni, besok lusa kita kena humban dengan lubang tu. Orang pijak-pijak kita. Baik, jadi dan bagi iradat itu dua ta'alluq. Yang pertama dipanggil ta'alluq suluhi qadim, nama dia. Ta'alluq suluhi qadim. Apa maksud suluhi qadim? Ertinya suluhi, jangan lupa sahabat, selalu dah ulang banyak kali ulang. Suluhi maknanya patut bagi Allah, layak bagi Allah, boleh bagi Allah, tu makna suluhi. Suluhi makna Melayu patut, padan, layak, boleh. Kalau tak terjemah Melayu, kita memang takkan faham. Saya pun tak faham. Tapi bila diterjemahkan dengan Melayu, suluhi bahasa Arab, Melayu apa patut. Faham tak patut? Layak, faham tak layak? Bukan dayak, layak. Layak, faham tak layak? Patut, padan, layak, boleh. Tu makna suluhi. Jadi patut bagi Allah, layak bagi Allah, boleh bagi Allah, qadim sedia kala lagi. Artinya patut dan padan bagi Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin pada sedia kala lagi. Mana harus bagi Allah nak menentukan apa yang dia nak jadikan, apa yang dia tak nak jadikan, harus bagi Allah menentukan pada sedia kala lagi. Itu maksud ta'alluq suluhi qadim. Harus bagi Allah. Kalau Allah nak menentukan orang tu kaya, sedia kala lagi boleh. Allah nak menentukan sedia kala lagi orang tu miskin, boleh. Allah nak menentukan hambanya tu kufur, boleh. Allah Ta'ala nak menentukan hambanya beriman, boleh. Sedia kala lagi boleh. Patut bagi Allah menentukan. Kenapa? Kerana dia telah memiliki iradat sedia kala lagi. Kerana dia telah pun memiliki iradat tu sedia kala lagi. Sifat iradat tu dah ada pada Allah sedia kala lagi dah. Maka dengan sebab itu patut bagi dia kalau nak menentukan boleh. Lainlah kalau dia tidak ada kehendak. Lainlah kalau Allah tak ada kehendak sedia kala lagi, barulah kita kata tak patut Allah nak menentukan. Allah tak boleh menentukan sebab dia tidak ada iradat. Ni dah Allah telah memiliki iradat bila? Azali lagi, sedia kala lagi. Faham? Dengan sebab itu akal kita fikir patut, boleh kalau Allah nak menentukan. Kerana peranan iradat menentukan, bukan membuat. Peranan iradat menentukan, bukan membuat, bukan menjadikan. Menjadikan itu peranan atau ta'alluq kudrat. Iradat peranan dia menentukan, kudrat peranan dia menciptakan. Begitu. Siapa lagi dalam ni tak pernah mengaji tauhid? Ngaku. Siapa tak pernah lagi mengaji tauhid, sahabat? Angkat tangan sikit. Siapa tak pernah mengaji tauhid lagi? Cuba angkat tangan, jangan malu, jangan segan. Tak perlu nak malu, kita nak buat benda baik. Tak perlu malu nak buat benda baik. Siapa tak pernah mengaji tauhid lagi? Sebelum ngaji dengan saya lah, sebelum ngaji dengan saya. Siapa yang tak pernah lagi dalam hidup dia belajar tauhid? Ngaku. Allah suka orang yang mengaku kelemahan. Orang yang suka mengaku kelemahan ya, Allah suka, Allah redha dia. Sebab dia jujur, dia hamba yang jujur. Dia bukan hamba yang takabur, sombong. Kita jangan jadi hamba yang takabur dengan Allah. Tak pandai tapi mengaku pandai. Tak tahu tapi mengaku tahu. Tak faham tapi mengaku faham. Sebelum tahu nyanyi sifat 20 je, nyanyi tak jadi. Azman belajar lama dah tapi tak faham, tak apa. Tak apa, usaha ikhtiar. Kena cara mengaji, insya-Allah. Kadang kita dah mengaji tapi tak kena cara, tak kena kaedah belajar tu, tak kena. Payahlah nak faham. Sebab tu yang nak ngaji tauhid dengan saya, tolong kena ada kitab, kena rajin buat catatan. Tu cara. Kalau nak dengar-dengar suka-suka, seronok-seronok, dia takkan faham.
masuk kiri keluar kanan. Sekarang ni memanglah kita angguk faham, esok lusa lupa dah. Sebab tu perlukan buku, perlukan kitab, perlukan catatan. Kena bersungguh mengaji. Ni benda yang kawan-kawan buat ni bukan benda kecil, sahabat. Benda ni, ilmu yang sahabat-sahabat sedang dengar, belajar, mengaji ni bukan kecil-kecil anak ilmu ni. Ilmu yang terpaling mulia sekali. Kalau nak dinisbahkan dengan ilmu-ilmu agama yang lain, ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu gini, ilmu gitu, ini yang terpaling mulia sekali. Sebab apa? Ilmu ni nak menghasilkan akidah iman yang sebenar. Sebab tu dia terpaling mulia. Kalau kita pandai Quran, baca Quran berabuk, tapi akidahnya salah, apa jadi? Ibadatnya rajin, tapi akidahnya salah, apa jadi? Pergi haji tiap tahun, akidahnya salah, apa jadi? Hartanya habis disedekahkan, tapi akidahnya salah, apa jadi? Sebab tu ilmu ni yang terpaling mulia, kata ulama. Asbab dia, amalan yang lain-lain diterima oleh Allah. Jadi jangan buat main-main, sahabat. Kalian kena rasa bertuah sangat. Satu lagi mengaji tauhid ni, contoh kena banyak. Contoh ni peranan dia nak mendekatkan kefahaman. Kalau tempat tak perlu contoh, faham tak payah contoh. Tapi kalau tempat-tempat perlukan contoh untuk nak dekatkan faham, kena buat contoh. Bukan nak menyamakan Allah dengan makhluk, tak. Buat contoh tu tujuan nak mendekatkan faham. Nak mendekatkan faham. Macam ada orang tak faham iradat tu apa, kehendak tu macam mana kehendak. Kita buat contoh, kita ada kehendak tak? Dengan kehendak kita tu yang kita merancang nak buat rumah, nak pergi sini, nak pergi situ. Faham tak? Sebab kita ada kehendak. Jadi peranan kehendak ni memutuskan sesuatu. Contoh, kita ada duit. Kita ada duit, nak beli barang ke tak nak beli barang? Dua-dua ni harus, betul? Nak beli pun harus, tak nak beli pun harus, betul tak, Bu? Sebab kita dah ada duit, nak beli barang ke tak nak beli barang. Jadi dua-dua ni hukumnya harus, tak ditentukan lagi mana-mana. Kita dah ada duit, nak beli ke tak nak beli, belum menentukan lagi. Jadi itu gunanya iradat, menentukan salah satu tadi. Kita fikir, kita renung, kita kaji, kita timbang-timbang, kita pun menentukan, buat keputusan, aku nak belilah. Nampak tak? Aku nak belilah. Bila nak beli kan, bila kita menentukan nak beli, menunjukkan telah menentukan. Itu peranan iradat. Contoh macam saya ni, Allah nak jadikan pun boleh, Allah tak nak jadikan pun boleh. Tapi Allah kehendak menciptakan saya, sebab tu saya ada. Sebab tu saya ada, sebab Allah memilih untuk menentukan saya. Kalau Allah tidak kehendak menentukan, kalau Allah tak kehendak, kalau Allah tak menentukan saya hidup, saya takkan wujud dalam alam ni. Tu maksudnya iradat. Ni kawan-kawan ni yang duduk mengaji ni malam ni, yang duduk dalam kuliah ni, dalam live ni, kalian telah ditentukan oleh Allah sedia kala lagi hadir di sini malam ni. Mustahil ada seorang di kalangan kalian yang ada dalam live ni tapi dia tak ditentukan oleh Allah. Mustahil. Abang Ayu datang sini dengan ketentuan Allah lah. Allah kehendak dah sekian hari, sekian bulan, sekian tarikh, sekian waktu Abang Ayu akan hadir di sini. Tu hadir tu. Bukan hadir dengan sendiri tanpa Tuhan kehendak tu. Tuhan terlupa, tiba-tiba Abang Ayu terlepas sampai sini. Mustahil. Semua yang jadi dengan kehendak Allah. Sama ada perbuatan yang disengajakan, yang tak disengajakan, apa saja kan, seluruh alam ni bukankah ditadbir oleh Allah? Apa saja ni, kipas yang duk pusing ni, ingat saja ke dia pusing tanpa kehendak Allah tu? Berapa kali dia pusing, bagaimana cara dia pusing, dekat mana dia berpusing, semua tu telah dikehendaki oleh Allah. Sebab tu nama ilmu ni ilmu tauhid, ilmu yang nak mendidik, nak mengajak hati kita supaya senantiasa mengesakan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun.
Cuma hati kita ni kadang-kadang sedar, kadang tak sedar. Tapi itulah hakikatnya. Tu Abu gosok-gosok mata tu. Ingat saja-saja gosok mata tu. Tidak akan berlaku gosok mata tadi kalau Tuhan tak betul ke tidak? Ni kelipan mata kita ni, berkelip-kelip ni, ingat saja-saja kelip dengan sendiri tanpa Tuhan kehendak. Sebab tu orang yang arif billah, orang yang ahlillah, hatinya tak pernah lalai daripada Allah. Sebab semua inilah yang mengingatkan dia kepada Allah. Tapi kita ni hati kita ada masalah. Mata hati kita rabun, gelap dengan dosa. Sebab tu kadang-kadang dia teringat. Kadang-kadang dia perasan, oh ini dengan kehendak Allah. Oh ini Allah yang jadikan. Tapi banyaknya tak ingat. Sebab hati kita ada masalah. Macam waliullah, Nabi-Nabi, Rasul-Rasulullah, hatinya bersih. Mata hatinya cerah, tajam. Sebab tu tak pernah leka daripada Allah. Kita nak ada hati macam tu lah. Kena ada harapan, keinginan nak ada hati yang macam tu. Senang ke, susah ke, sihat ke, sakit ke, apa sahaja yang berlaku dalam diri, luar diri kita, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasa, semua tu nak mengingatkan kita kepada adanya Allah yang maha kuasa, maha menentukan. Itu panggil mentauhidkan Allah. Begitu sahabat. Gitu cara ngaji. Dulu awal kitab ni dia kata, kenapa ilmu ni dipanggil ilmu tauhid? Kerana kata dia, barang siapa yang mempelajari ilmu ini, kemudian dia diberi faham oleh Allah, dan dia dapat mengambil faedah daripada kefahaman dia, dia akan menjadi orang yang mengesakan Allah. Dia akan menjadikan orang yang senantiasa menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah dalam apa jua hal keadaan sekalipun. Begitu. Okey, itu ta'aluk yang pertama. Bayu dah makan belum? Makan dah? Baik. Jadi ta'aluk yang pertama dipanggil apa tadi? Suluhi qadim. Sahabat catat, kalau patut catat. Tak faham dulu pun tak apa, buat catatan dulu. Ustaz pakai kitab apa? Kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Risalah Al-Misbahul Munir. Kalau tak ada kitab, boleh beli dalam beg tu, beg kuning. Tapi jangan beli kitab je, beli yang lain-lain tu. Semua benda saya letak tu beli semua. Barulah saya kaya macam orang lain. Orang lain je kaya, saya tak kaya. Ya ke bu? Tak apa asalkan Allah izin kita solat, Alhamdulillah. Allah tak bagi kaya, tapi Allah bagi taufik boleh solat, Alhamdulillah. Tak terbayar. Sebab tak semua orang kaya tu boleh solat. Nikmat solat ni tak boleh beli. Nikmat mengaji ni tak boleh walaupun dia billionaire, dia tak boleh beli. Ya Allah, aku bagi 20 juta, jadikan aku orang belajar agama. Tak dapat. Tak dapat. Sebab tu syukurlah, bila Allah tolong kita membuat ibadat, itu dah tak ternilai dah harga dia. Jadi jangan berkecil hati kalau Allah tak jadikan kita orang kaya, orang mewah. Tak payah sedih. Yang sedihnya kalau Allah tak tolong kita beribadat. Tu yang patut kita kena sedih. Kenapa orang lain boleh semayang malam, aku tak boleh? Kenapa orang lain rajin mengaji, aku tak rajin mengaji? Kenapa orang lain boleh istiqamah solat, aku tak istiqamah? Ni yang sepatutnya kita kena sedih. Sebab kalau harta, kekayaan, pangkat jawatan Allah bagi kepada semua makhluk dia. Yang kafir pun dapat, betul? Yang kafir pun dapat. Firaun pun dapat, yang nama kaya tadi tu. Namrud pun dapat, yang nama kaya tadi, yang nama mewah. Firaun pun ada. Jadi tak heranlah. Tak rare lah. Kalau setakat kaya, orang kafir pun dapat. Tapi taufik, orang kafir tak ada. Betul? Taufik orang kafir tak dapat. Pertolongan Allah membuat ibadat, untuk kita buat ibadat dan meninggalkan maksiat, orang kafir tak dapat tu. Hanya orang terpilih je Allah bagi. Tu dia. Tu cara nak ubat hati kita ni. Kadang-kadang kalau berasa sedih tengok orang kaya, kita tak kaya, kena ingat benda tu. Kalau tak, kita berasa macam malang hidup atas dunia ni. Orang lain senang, orang lain kaya, orang lain mewah, harta sampai tak habis makan. Aku ni kai pagi makan petang, kai petang makan besok. Berasa sedih sangat. Tak payah sedih. Tak payah sedih. Sedih kalau Allah tak bagi taufik kita beribadat.
Sedih kalau Allah tak bagi taufik kita menuntut ilmu. Sedih kalau Allah tak bagi taufik beramal dengan ilmu. Sedih kalau hati kita selalu melupakan Allah. Itu sepatut kita sedih. Baik. Dan keduanya, dan takluk keduanya, sahabat, takluk kedua, peranan, takluk mana peranan, takluk mana peranan, takluk tu mana peranan. Mari belajar sahabat, mari mari mengaji, jangan malu, jangan segan. Ni belajar tauhid ni untuk semua, bukan untuk orang tertentu je. Semua kena belajar. Semua kena belajar. Kaki bola, kaki TikTok, kaki motor, kaki kereta, kaki bangku, kaki apa semua kena belajar tauhid. Kena belajar tauhid, sebab ini kewajipan kita terhadap Allah. Ini persiapan kita nak mati. Jadilah pemain bola yang betul akidahnya. Jadilah peminat kenderaan yang betul akidahnya. Jadilah peminat bunga-bunga. Orang kan ada hobi dia tanam bunga jadi orang yang suka kepada bunga yang betul akidahnya. Apa hobi kita? Mancing. Jadikan diri kita orang yang memancing, yang memiliki akidah yang betul. Apa lagi? Semua. Bukan akidah yang betul ni untuk orang duduk pondok, bukan untuk tok alim, bukan untuk pak haji, pak ustaz, bukan. Akidah yang betul ni mesti ada pada setiap hamba Allah. Tak kira siapa dia. Tak kira siapa dia. Jadi mari belajar. Mari belajar. Jangan malu, jangan segan sahabat. Jangan malu, jangan segan. Tapi saya tak pandai lah. Saya lebih kurang sikit-sikit je. Sikit-sikit je, gitulah. Gitu-gitulah nak buka jalan. Sahabat-sahabat carilah Tok Guru Tauhid yang betul-betul yang pandai. Saya tak pandai. Saya tahu sikit-sikit je. Ya, tu sikit. Sikit je. Tak huduh-huduh sikit-sikit je. Jadi nanti kalau tuan-tuan kawan-kawan jumpa Tok Guru Tauhid yang betul-betul keterangannya bagus, pencerahannya bagus, ngaji dengan dia sungguh-sungguh. Saya ni tayar spare. Tahu tayar spare? Tahu tak saya spare? Tayar spare, tayar ori tak ada, pakai tayar spare lah. Sementara nak menunggu yang ori tu, pakailah spare dulu. Mana sementara kawan-kawan nak jumpa Tok Guru Tauhid yang betul-betul, mari kita belajar guna tayar spare ni dululah. Besok dah jumpa tayar ori betul-betul, tak apalah, tinggalkan kita, tak apa. Ngaji, penting ngaji, jangan tak ngaji. Tak apa pagi petang, tak apa petang malam, tak apa malam tengah malam. Ikutlah, kita lah punya masa, jangan ikut masa orang ni. Yang keduanya ta'alluq tanjizi qadim. Tanjizi qadim, apa pula makna tanjizi qadim? Tanjizi qadim, faham baik-baik. Tadi suluhi kan? Tadi suluhi. Kalau sahabat faham perkataan suluhi sekarang, nanti akan datang fahamlah juga suluhi itu sama je benda ni. Kalau tak faham suluhi sini, tak fahamlah suluhi di tempat lain. Kalau faham suluhi sini, fahamlah di tempat lain. Sebab tu saya suruh catat tadi tu. Fahamkan betul-betul. Kalau boleh sebelum masuk pelajaran yang akan datang, apa istilah-istilah yang kita dengar malam ni, dapatkan cepat-cepat. Lag, tak ada suara, alamak, macam mana nak buat? Alamak. Ya ke sahabat? Okey tak? Sekarang ni suara okey tak? 50% tahu. Save jimat 50% kau jangan main. Dengar tak suara? Sahabat, kenapa mulut saya kumat kamit je ni? Tak syok Hui. Jawablah orang tanya ni. Dengar ke tak dengar? Dia orang ni. Okey. Okey tak suara? Okey. Jawab sikit. Sekarang dah okey. Sekarang dah okey. Okey. Siapa yang tak okey? Siapa yang tak okey ni dalam 90 orang? Dalam 10 orang ni siapa tak okey? Kita okey. Okey. Okey lah.
Okey, okey. Okey. Moshi-moshi bunyi dah. Moshi-moshi bunyi dah ni, moshi-moshi bunyi dah. Baik, apa yang tak jelas tadi? Tang mana yang tak clear tadi? Tang mana yang tak clear tadi? Tang mana yang tak jelas tadi? Cepat. Dengau. Alhamdulillah. Dengau. Bagus dengau. Suara clear. Apa tak clear ni pakai moshi-moshi ni? Belilah tu dalam beg kuning tu. Tengah ada promosi tu. Jangan main-main. Barang baik ni kena beli. RM38 je. Harga asal RM42.50. Sekarang ni RM38, 61 sen. Cepat beli free shipping katanya ada tu. Sempat pula promote. Boleh? Dah. Betul lah. Ingat sesaja letak beg kuning tu. Okey, baik, yang kedua namanya tanjizi qadim, sahabat. Tanjizi qadim. Tadi suluhi qadim. Suluhi qadim maknanya patut layak bagi Allah, patut bagi Allah menentukan sesuatu sedia kala lagi. Patut, boleh, layak. Tu suluhi. Sekarang ni bukan suluhi dah. Jangan tidur. Dah beli dah ustaz. Dah beli. Bagus. Beli lagi bang. Beli banyak-banyak bagi kawan pula. Kawan-kawan kita tu kadang-kadang ada laki tak dengar suara, laki tak dengar kata, bini tak dengar kata, beli ni. So dia orang pakai, jerit kuat sikit. Baru RM22. Murah pula dah. Baik, jadi sekarang ni tanjizi qadim. Tanjizi qadim ni perhati baik perkataan tanjizi. Tanjizi ni bermaksud telah tertunai. Tanjizi, sahabat. Tanjizi ni makna telah tertunai. Tanjizi maknanya telah berlaku, telah terjadi. Telah jadi, telah berlaku, telah tertunai. Telah tunai, telah jadi, telah berlaku. Itu erti tanjizi. Boleh dapat tak? Catat, tulis cepat. Aduh, lengah pula pinggang Tanjizi itu maknanya tertunai, dah jadi, dah berlaku. Alibun. Dapat ke tidak? Tanjizi tadi makna apa? Tanjizi maknanya telah tertunai, tanjizi maknanya telah lulus, tanjizi maknanya dah jadi, tanjizi maknanya dah berlaku. Dah catat ke belum? Dah catat ke belum? Okey, dah lah tu. Diam tak menjawab tu lagi lah tu. Tu. Ke diam tidur? Jangan tidur. Sekejap lagi nak habis dah. Tak ada nak baca sampai subuh. Kejap lagi nak tidur dah. Jadi tanjizi qadim, maksud tanjizi qadim ni maknanya telah jadi ataupun telah berlaku sedia kala lagi. Itu maksud tanjizi qadim. Tanjizi maknanya telah lulus, tanjizi maknanya telah jadi, tanjizi maknanya telah tertunai, qadim maknanya sedia kala. Jadi kahwin kan semua perkataan tu tanjizi qadim dengan makna telah pun berlaku pada sedia kala lagi. Kalau tak faham, pusingkan. Sedia kala lagi telah berlaku, sedia kala lagi telah tertunai, sedia kala lagi telah jadi. Dah catat dah ustaz. Okey, baik. Tu maksud tanjizi qadim. Maknanya telah lulus pada sedia kala lagi. Tengok baca. Ertinya telah berlaku sedia kala lagi. Allah Ta'ala menentukan dan mengkehendaki dengan setengah-setengah mungkin daripada segala mumkinat yang tersebut. Maksud mumkinat yang tersebut adalah mumkin mutaqabilat. Sebelum ni kan ada jumpa perkataan mumkin mutaqabilat. Jangan lupa mumkin mutaqabilat. Apa makna mumkin mutaqabilat? Mumkin mutaqabilat bermaksud sesuatu perkara yang harus lagi pula berlawan-lawanan, yang tidak boleh berhimpun dalam satu masa dan satu tempat.
Mungkin mutaqabilat bermaksud perkara harus yang berlawan-lawanan, yang tidak boleh berhimpun di dalam satu masa dan satu tempat. Tu mungkin mutaqabilat namanya. Sahabat, dapat ke tidak mungkin mutaqabilat? Apa maknanya? Sahabat, jawab cepat. Cepat jawab. Dapat ke tidak? Cepat. Dapat ke tidak? Mungkin mutaqabilat. M-U-M. Mungkin. M-U-M. Mungkin mutaqabilat. Sahabat, dapat tak makna mungkin mutaqabilat? Ulang lagi sekali. Perkara yang harus lagi pula berlawan-lawanan. Perkara yang harus lagi pula berlawan-lawanan, yang tidak boleh berhimpun di dalam satu masa dan satu tempat. Contohnya, ada lawannya tiada, hidup lawannya mati. Contoh sekarang, apabila Allah menentukan saya hidup, maka saya tidaklah mati. Bila Allah menentukan seorang tu mati, maka tidaklah hidup, kerana hidup dan mati itu mustahil berhimpun dalam satu masa. Contohnya tempat sekarang ni, Allah menentukan kita sekarang ni duduk di pondok Barakatul Qadiri, Solok Duku, Masjid Tanah, Paya Keladi. Maka tidak adalah kita di segala tempat yang lain. Kerana segala tempat yang lain itu adalah lawan bagi pondok Barakatul Qadiri. Boleh faham tak? Mungkin mutaqabilat perkara yang harus berlawanan, tak boleh berhimpun dalam satu masa. Tak boleh berhimpun dalam satu masa dan tak boleh berhimpun dalam satu tempat. Tak boleh berhimpun dalam satu masa dan tak boleh berhimpun dalam satu tempat. Itu mungkin mutaqabilat namanya. Macam sekarang ni Kak Na berada di Terengganu. Maka carilah di tempat lain, di New Zealand, di Australia, tak ada dia. Sebab dia sedang ditentukan oleh Allah. Allah menentukan Kak Na duduk di Terengganu, maka tak adalah di tempat yang lain-lain tu. Azman sekarang ni berada di mana? Berada di Singapura. Maka carilah di tempat lain. Carilah di mana, dalam belukar, dalam hutan mana, tempat lain tak ada dia. Sebab dia sekarang ni ditentukan oleh Allah sedang berada di Singapura. Boleh faham Ni bidadari salju duduk mana? Bidadari salju duduk mana? Nak buat contoh ni. Jauhnya busi. Betul lah. Sesuatu yang harus berlawanan. Satu yang harus yang berlawanan, yang tidak boleh berhimpun dalam satu masa dan satu tempat. Macam hidup dan mati. Betul. Shima duduk mana? Shima duduk mana sekarang? Duduk mana? Aduh, sakit pinggang. Shah Alam. Bidadari salju duduk Shah Alam. Bila Allah menentukan dia duduk Shah Alam, maka tiadalah di tempat yang lain. Tak adalah di tempat lain. Kerana Shah Alam lawan dia apa? Shah Alam lawan dia apa? Abu, Shah Alam lawan dia apa? Tiada tempat lain. Kau faham soalan tadi? Siram mengang. Shah Alam lawan dia apa? Segala tempat yang lain. Bukan tak ada di tempat lain. Rotan pula dak ni kau. Semua tempat sekarang di Kuala Lumpur. Shima pula di Kuala Lumpur. Cari di tempat lain tak ada. Sekarang ni pukul berapa? Sekarang ni pukul 12.10. Shima berada di Kuala Lumpur. Sekarang, makna sekarang ni pukul 12.10, dicarilah tempat lain, tak ada. Sebab dia sedang dia Allah menentukan dia berada di Kuala Lumpur. Tapi dalam pukul 12 suku boleh jadi ada di tempat sebab tu masa dah lain. Faham tak tu? Kalau masa dah lain tu tak mustahil ada tempat lain. Tapi dalam masa tu juga dia dekat Kuala Lumpur, dia dekat Masjid Tanah, dia dekat Los Angeles, dia dekat Amerika, dia dekat Texas, dia dekat mana-mana. Tak ada tu mustahil, kerana mustahil berhimpun dalam satu masa dan satu tempat. Lawan dia Ukraine. Masya Allah. Rotan lah diorang ni, banyak kes ni. Saya geram dengan diorang ni. Sebab tu malam ni saya buat rotan ni. Saya nak sebat je tadi, tapi diorang ni pandai buat muka sian je. Saya ni dah lah murah hati, lembut hati.
Tapi jangan sampai kau minta aku sebat tak berhenti. Kau tahu, kau jangan main-main. Jangan minta. Ni dah warning dah hujung-hujung dah ni. Banyak sangat dah aku bagi kau orang ni. Apa? Toleransi. Kau faham? Abu tak abu. Tak ada. Bila bagi muka naik tocang, cakap lembut-lembut tak nak dengar, cakap keras pun tak nak dengar, maknanya dia nak kena nasihat dengan tangan. Jangan tunggu saya nasihat dengan tangan, nanti tak tertanggung. Faham? Jangan minta, jangan cabar ya. Time lawak kita lawak, time kawan kita kawan, tapi kalau time saya kau siap kau sabar yang ni. Nenek bagi laporan, ada orang bagi laporan begini dan begitu. Waktu wirid turun, waktu subuh ada yang tak naik. Padahal lagi tu aku dah cakap dah. Nak gotan itu tak jadi, tak apalah. Nasihat baik-baik, gosok tengah belakang kau. Gosok tengah belakang kau. Lepas ni aku sasah tengah belakang kau, kau jaga kau. Jangan main-main. Sabar ustaz. Sabarlah ni. Sebab tu dia orang jadi macam ni. Sabarlah ni. Bukan bermaksud mengambil tindakan itu tidak sabar. Nampak tak? Mengambil tindakan untuk kebaikan bukan menunjukkan tidak sabar. Sebab tu diharuskan merotan. Tapi merotan dengan tidak mencederakan. Merotan di tempat-tempat yang diharuskan. Nampak tak tu? Jadi kita hikmah tu, kata hikmah, nasihat ni hikmah, cakap lemah lembut, nasihat baik-baik, gosok-gosok, usap-usap. Apa tu? Dia buat tak dengar. Tinggi suara sikit. Tinggi suara sikit. Dia buat tak reti, dia buat tak peduli. Dia cabar lagi. Keluarkan kata-kata pedas sikit. Ejah lagi. Pak macam tak boleh makan, maknanya dia nak kena makan tangan lah. Tu cara dia. Kau tanya dulu, siapa kenal saya dekat pondok Lubuk Tapah tu, kau tanya Mak Melaka tu siapa. Kau tanya Mak Melaka kat pondok Lubuk Tapah siapa, kau tanya Mak Melaka. Aku kalau lalu lorong ni, seorang tak lalu lorong tu. Kalau dalam bilik tu ada 15 orang tengah duduk berkumpul, saya datang, Assalamualaikum, semua keluar. Semua keluar. Saya tak suruh keluar, saya masuk dalam bilik tu, semua keluar. Kau nak tahu sebab apa? Sekarang ni je kau banyak senang. Kau banyak senang, tapi janganlah salah guna. Dulu ni tak pernah tinggal ni. Tak pernah tinggal. Lalu selisih umpas tahun. Masuk simpang lain, tak berani selisih. Bukan apa, nak ajar adab. Bukan dendam, bukan lagi nak ajar akhlak. Sebab kalau tak rotan ni, akhlak jadi rosak. Sebab tu budak-budak sekolah sekarang akhlak rosak. Walaupun pandai, walaupun bijak, akhlak zero. Sebab tak didik dengan rotan. Orang dulu dia tak pandai sangat belajar, tapi adab, Masya Allah, dia adab dengan guru dia, adab dengan orang tua. Sekarang yang berjaya tu maki hamun untuk guru, maki hamun cikgu dia. Betul tak? Sebab tak ada akhlak. Pandai macam mana pun kau, kalau tak ada adab, tak ada akhlak, kau tak ada markah pun. Sebab tu rotan ni sunat ni Nabi suruh gantung kat rumah sebagai peringatan untuk anak-anak. Baik. Okey, nak habis dah.
Tu tanjizi qadim. Makna tanjizi qadim ni perkara yang telah berlaku pada sedia kala lagi. Artinya telah berlaku sedia kala lagi. Allah telah menentukan dan menghendaki dengan setengah mungkin daripada segala mungkin mutaqabilan. Okey. Bermula dalil atas ada iradat di zat Allah Taala. Mana dalilnya? Mana bukti Allah Taala itu memiliki iradat? Dalilnya ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala iradat, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tidak menghendaki dan tidak menentukan. Cukup setakat situ. Kalau Allah tidak ada iradat, kalau Allah tidak bersifat dengan iradat, nescaya Allah tidak akan menentukan. Allah tak akan boleh menentukan. Allah tidak akan boleh menetapkan. Kalau dia tak ada iradat, kalau dia tidak memiliki iradat, dia tak akan boleh menentukan sesuatu. Betul tak, Bu? Betul tak kalian? Kalau Allah tidak ada iradat, kehendak, nescaya dia tidak boleh nak menentukan sesuatu. Sebab nak menentukan sesuatu ni perlukan iradat. Tiba-tiba tak ada iradat pada Allah. Bila Allah tak ada iradat, macam mana nak menentukan adanya makhluk, hidupnya makhluk? Macam mana nak menentukan? Maksudnya Allah tak akan menentukan. Bila Allah tak menentukan, boleh ada ke alam ini? Bolehkah alam ini ada tanpa Tuhan menentukan? Bolehkah berlaku sesuatu perkara tanpa Tuhan menentukan? Bolehkah saya hidup tanpa Tuhan menentukan? Bolehkah kalian ni semua hidup tanpa Allah menentukan? Bolehkah kita semua ni sedang bernyawa, bernapas, berakal, bergerak diam ni tanpa Tuhan menentukan? Boleh? Mustahil. Jadi dalilnya Allah Ta'ala itu memiliki kehendak menentukan adalah kita ni lah. Alam ni lah dalilnya, alam ni lah buktinya yang menunjukkan Allah Ta'ala itu mesti memiliki sifat iradat. Itu dalil akalnya. Kalau dalil Quran dulu sebelum ni dah ada dah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dulu ayat Qurannya yang menjadi dalil Allah ada iradat. Ataupun ayat yang lain, fa'alul lima yurid, dia maha menjadikan, dia maha berkuasa menciptakan apa-apa yang yurid, yang dia kehendak. Itu ayat menunjukkan Allah ada kehendak. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Habis dah. Kau dah makan belum? Belum? Makanan ada? Mana? Makanan ada. Okey, baca doa dulu lah penutup. Lepas tu korang pergi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al kutul mutabadhakir sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ni sahabat-sahabat tolong doakan adik-adik kita yang belajar sini. Doakan dia orang ni berjaya dunia akhirat, dapat ilmu manfaat, rajin mengaji, taat guru, akhlak, adab, khidmat. Tolong doa ni. Kalian ni semua orang pilihan Allah ni, 91 orang ni pilihan Allah ni, bukan kaling-kaling ni. Pilihan Allah. Mustahil kalian ada dalam ni kalau tak dipilih oleh Allah. Jadi dengan berkah kalian ni rajin mengaji, walaupun kalian duduk di luar, ada kerja sendiri, macam-macam kerja, tapi kalian tak lupa belajar agama. Masya Allah, tabarakallah. Bukan kaling-kaling tu, bukan calang-calang orang tu. Mana orang pilihan Allah, mana orang istimewa, orang yang mendapat perhatian yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sangat bertuah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolong doakan saya dan kami di sini ni, supaya taat kepada Allah zahir dan batin, ikhlas dalam khidmat pada agama. Kabulkan segala doa dan hajat kita semua. Insya-Allah kita doa pada Allah juga dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, mudah-mudahan serta berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa anak isteri kita, ibu bapa mertua kita, sahabat anda kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, follower kita dan orang-orang yang kita follow. Yang baru kenal, yang dah lama kenal, yang dah tak kenal dah, yang dah tak kenal kita dah, yang buat tak kenal kita, yang baik dengan kita, yang tak baik dengan kita. Moga sekaliannya tidak terkecuali diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberi taufik hidayah, petunjuk, dibimbing oleh Allah hatinya dan zahirnya. Mudah-mudahan dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus seperti yang Allah Taala bimbing para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah sekalian. Moga dikabulkan segala doa, segala hajat impian yang tersurat, yang tersirat di dalam hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dah pergi makan. Last warning. Kau nak rasa, Bu? Agak-agak tahan kalau kau kena ni. Pergi makan. Saya tak nak dengar lagi. Ni report ada ni dalam handphone satu lagi ni. Report. Nenek bagi report, yang tak nenek bagi report ni. Saya simpan dia ni.
Jangan bagi meletup tau. Saya ingat nanti jangan salahkan saya tau. Kalau kena nanti jangan salahkan saya. Berapa kali dah saya bagi tahu? Banyak kali kan? Ada 10 kali. Lebih kan? Dah lagi nak makan. Bagi makan tak nak makan pula. Gila makan. Sama. Ustaz Zali bukan main sayang dia orang ni bang. Pondok lain tak ada macam ni bang, saya cakap. Ya. Siap mai. Ni abang Ayu ni, kawan saya ni. Kawan saya ni. Okey. Bukan dia orang tu. Sahabat Allah sayang. Habis dah kelas. Desi apa tu Kak Nak? Apa dia ni? Lokman ada, no worry. Desi, apa dia desi? Dia orang ni bertuah duduk sini. Sahabat, saya nak ceritakan, pondok ni makan free. Bulan-bulan tak kena bayar. Tok guru tak ambil bayaran, duduk sini. Ya Allah ya Karim. Pondok lain mana kau nak cari macam ni, duduk free, makan tanggung. La ilaha illallah. Sebab tu mari belajar. Siapa nak hantar nak datang belajar, main datang sini. Boleh datang sini. Had umur paling rendah lepas SPM lah. Sebab tak nak ganggu budak-budak belajar. Boleh datang sini. Kalau nak hantar anak buah ke, nak saudara ke, kawan-kawan ke, nak duduk pondok sini boleh. Yang remaja lah, remaja laki-laki. Yang perempuan tak terima. Yang perempuan tak terima kecuali warga mas. Yang remaja perempuan tak terima. Mak budak boleh belajar, boleh. Syarat umur 40. Warga mas umur 45 ke atas lah. 45 ke atas boleh. Yang muda-muda jangan, bahaya. Yang muda-muda jangan, bahaya. Boleh. Sila berehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau umur Azman berapa? Azman 45 ya Azman Azman boleh masuk lah. Azman 45 tahun boleh. Warga Mas, saya warga Mas, boleh nak duduk sini sepenuh masa. Ya, sepenuh masa. Kita dah siap tanah wakaf kat sini. Memang untuk pelajar pondok di sini, kalau meninggal dunia, pondoknya, kuburnya kat sebelah belakang ni pondok. Mana dalam kubur pun nanti dia boleh ngaji kak. Dalam kubur pun nanti dia boleh dengar tok guru baca kitab. Qalal muallifu rahimahullah ta'ala. Dia dalam kubur. Dapat bahagian juga. Sungguh. Sungguh. Warga Mas kalau nak masuk boleh datanglah. Yang remaja pun boleh. Umur 20-an, 30-an, 40-an, laki-laki, warga Mas laki-laki pun boleh. Tapi syarat sihat lah. Syarat sihat boleh uruskan diri sendiri. Syaratnya sihat dan boleh uruskan diri sendiri. Pondok ustaz kat mana? Bukan pondok saya. Saya duduk sini, khidmat sini. Saya khadam kat sini. Saya khadam kat sini. Pondok sini dekat Pondok Solok Duku, Masjid Tanah Melaka. Warga Mas pun saya dapat tahu, warga Mas pun tak ada bayar apa orang. Free duduk sini. Ya Allah ya Karim. Ustaz dah buka beg kuning, tak ada pula risalah Misbah Munir. Ya ke? Tadi saya dah letak. Dah risalah Misbah Munir. Tapi tak apa, nanti tengok dekat saya punya TikTok shop tu. Siapa nak datang sini, nak ziarah, boleh. Khidmat dia orang tak faham. Maknanya saya duk bantu-bantu tok guru sini. Bantu tok guru sini, bantu jaga budak, bantu ajar sikit-sikit macam itulah. Pondok ni kepunyaan Al-Fadhil Tuan Guru Haji Razali bin Yusof. Saya ni di antara pembantu lah, bantu sikit-sikit. Tolong halau lembu, tengok lembu. Macam tu.
Doakan pondok ni dipermudahkan urusan rezeki sahabat ni. Doakan. Jadi saya selalu pesan, kalau kawan-kawan ada dengar, ada kenal orang-orang jutawan yang dermawan, yang nak bantu agama, yang akhlaknya macam sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, bolehlah perkenalkan pondok kita ni, sebab memang kita perlukan orang-orang yang macam tu untuk menjana perjalanan pondok ni. Sebab pondok ni walaupun berdaftar di bawah kerajaan, kami tidak mendapat apa-apa bantuan pun daripada kerajaan. Tak ada dapat apa-apa pembantuan daripada kelas tauhid. Setiap hari apa boleh join kelas, boleh join grup. Kak Na mana Kak Na ke Azman boleh DM sahabat kita yang tanya tu, nanti minta nombor dia, tu masukkan dalam grup. Nanti boleh tahu jadual kelas. Nak cakap tak larat, nak cakap tiap hari boleh kata ada. Dalam Facebook tak boleh cakap. Dalam FB tak ada ke? Ada? Dalam FB ada ke pondok ni ada? Ada page pondok ni yang itu dah bagi dah, Pondok Barakatul Qadiri. Pondok Barakatul Qadiri. Ada dah itu bagi. Allah. Mana? Hari Jumaat malam Sabtu selepas maghrib, minggu kedua dan minggu keempat saya di Kajang, Surau Muhibbah Kajang. Minggu ni Jumaat malam Sabtu minggu ni saya di Surau Muhibbah Kajang. Sebulan 2 kali situ. Tapi bulan ni ada salah faham sikit. Ada 5 minggu tu yang diorang keliru. Saya pun okey bang. Kadang baca tu tengah buat kereta. Okey. Lepas tu saya tengok, ini sudah salah ni. Wan cuti bang. Saya cuti lah. Kursus awang situ bang. Kursus apa? Boleh. Selamat rehat. Office punya ni lah. Buat sini. Siapa yang suggestkan sini? Bos yang suggestkan sini. Yelah, malam dah biarin dah. Malam dah tak ada apa. Apa jumpa Tadi tu abang ni dengan siapa? Tak Pali ke siapa? Pali tanya dia ingat dekat mamak. Ingatkan ada dekat sana lagi. Boleh siapa nak tidur dulu, gila tidur. Dah malam lewat dah ni. Jaga tengah-tengah malam buat apa ni? Orang lain tidur dah pukul 10 tadi. Kalian ni tak tidur lagi. Gigi tidur. Selamat rehat dalam rahmat redha Allah semuanya. Carakan kumpulan set memang tak jumpa. Masya-Allah. Okey sahabat saya pun nak jalan depan dulu. Tak alih undur, takut pijak kaki sendiri. Okey, jalan depan pun tengoklah tak ada longkang ke benda malam-malam ni gelap-gelap, manalah tahu jalan depan pun banyak yang tersungkur Kak Na. Hati-hati kadang-kadang mengundur tak langgar orang, ke depan langgar orang. Selamat Kak Na, undur betul-betul lah, jalan depan betul-betul. Jangan nak undur nak ke depan tak ke depan juga. You have no promoting product. Apa sebelah ni kau tak nampak ke aku tunjuk ni? Itulah okeylah. Dah kena violation pula dah. Orang dah tunjuk ni mic ni tak nampak ke mic ni orang ni. You have not been promoting product for a while during pasal pula ni kau tak nampak ni. Beli, jangan tak beli. Harga murah-murah je ni, harga murah sahabat. Mari cepat boleh gunakan untuk yang mengajar dalam kelas. Bos-bos pejabat kalau pekerja tak apa nak dengar tu, nak jerit-jerit tu tak payah pakai benda ni. Boleh cakap slow je. Betul lah Titi ni, daripada tadi dia tak nak warning, dia nak low warning. Jadi rugilah kalau saya kena warning tapi kawan-kawan tak beli. Ini mudah sahabat, boleh gantung kat mana, kat poket boleh, gengan je. Macam tu je boleh. Boleh ni. Tengok ni saya tak pakai, saya tak gunakan.
Ni saya gunakan. 扩音器模式， Koishi moshi dia cakap maknanya selamat menggunakan. Agaknya lah. Tu. Tak nampak nama brand tu kot tadi. Tak tahulah. Hari tu okey je. Rasa macam saja macam U-turn. Kan? Okey sahabat ada bagi tali macam beg tu untuk gantung. Ada. Abang ni Abang 6 dah dapat belum? Dah dapat Dah sampai ke? Dah sampai ke belum? Dah sampai ke dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam pengantaran dalam perjalanan. Dah. Alhamdulillah. Okey tak bang? Puas hati tak guna? Dah guna ke belum? Bayar deh. Ada TikTok tak ada? Ada. Dah guna ke belum? Dia cakap moshi ada cakap macam ni. Ke lain? Kalau lain tu maknanya tak tahu daripada mana, daripada Jepun ke Korea. Ni. 扩音器模式， Kalau dia cakap macam tu maknanya sama dengan saya punya. Koishi moshi. Mana ni Abang 6 ni, orang tanya tak jawab pula dah. Tadi dapat. Okey ustaz, sama. Koishi moshi. Okeylah sahabat, selamat rehat lah. Dah malam dah ni, kat pukul 1 dah. Selamat rehat dan rahmat Allah. Mudah-mudahan dapat mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat mimpi jumpa orang soleh. Diberi kesihatan, keafiatan. Diberi taufik untuk beribadat, untuk baiki ibadat di masa-masa akan datang. Mudah-mudahan semuanya, kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta ampun maaf banyak-banyak, salah silap, kekurangan, kelemahan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi besok insya-Allah. Pagi besok insya-Allah ada kelas duha pukul 9 pagi ataupun 9.30 pagi besok. Lokasi di Tanjung Minyak Perdana kot. Tanjung Minyak lah, dekat Petronas tu, dekat dengan Petronas dekat situ lah, Tanjung Minyak tu. Bagi yang berdekatan boleh join kelas tu, pun free juga. Di bawah anjuran kelas Rumah Ngaji Melaka. Tapi besok di Cawangan Tanjung Minyak. Okey, kelas pengajian di Rumah Ngaji Melaka Bukit Beruang setakat ni ditangguhkan dulu. Kelas mula bulan 10 nanti. Kelas saya lah mula bulan 10. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa banyakkan selawat, banyakkan istighfar, banyakkan bertahlil, dan banyakkan berdoa. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.